Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang untuk kita dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Kali ini Abang nak sampaikan 3 cerita daripada 3 orang yang berbeza. Cumanya cerita kali ini Abang gunakan satu nama yang sangat-sangat bermakna. Nanti Abang ceritakanlah. Okey, cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang perempuan berlaku pada tahun 1990. Waktu tu dia masih lagi dalam tingkatan 4. Kisah ni berlaku dekat Sabah, Pulau Tanjung Aru. Waktu abang dapat kisah ni melalui telefon-telefon. Tapi bila abang dapat, abang mengikik-ngikik. Ada satu babak tu abang mengikik-ngikik, abang gelak. Yang ceritakan ke abang ni kakak. Sekarang ni akak tu dah umur 50-an lah. Ujung-ujung 40-an nak ke 50-an. Tapi cerita ni memang menarik. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang budak lelaki. Budak perempuan lah. Budak lelaki Cina. Jadi, apa yang berlaku selepas bapa dia meninggal? 7 hari selepas itu, ada sesuatu peristiwa yang sangat pelik berlaku. Nanti abang ceritakan. Berlaku pada tahun 2000 di Kuala Lumpur. Itu cerita kedua. Cerita ketiga pula disampaikan oleh seorang budak perempuan lain berkenaan dengan, kalau tak silap abang, berlaku pada tahun 2010 sewaktu dia bekerja di satu pejabat kerajaan di Kota Kinabalu, Sabah. Kalau tak silap abang Jadi tanpa membuang masa, abang pun tak nak melalut panjang-panjang, biarkan melalutnya dalam cerita. Lebih rasa seronok waktu tu. Okey, jom kita dengarkan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang kakak, tapi abang nak gunakan nama Lia sebab salah seorang daripada penonton abang dia minta, "Bang, boleh tak gunakan nama Lia? Itu nama isteri saya. Saya nak buat surprise." Jadi surprise. Abang gunakan nama Lia. Jadi Lia ni adalah permintaan daripada suami Lia. Abang pun tak ingat nama suami Lia. Tapi katanya dia orang ni duduk dekat mana pun tak pasti, tapi inilah yang diminta atas permintaan. Okey, cerita dia macam ni. Kisah ni berlaku, bukan nama sebenar Lia ni, nama sebenar kakak tu lain. Okey. Kisah ni berlaku pada tahun 1990. Waktu tu Lia masih berumur tingkatan 4 dan pada waktu tu dia memang rajin berpersatuan. Dan persatuan yang paling aktif ialah Pandu Puteri dan Pengangkap. Kalau lelaki kita panggil Pandu Puteri, kalau perempuan kita panggil Pengangkap. Salah. Kalau perempuan kita panggil Pengangkap. Kalau perempuan kita panggil Pandu Puteri, kalau lelaki panggil Pengangkap. Betul lah kan? Apa yang salah? Okey. Lelaki Pengangkap, perempuan Pandu Puteri. Titik. Okey. Jadi satu hari ni pada tahun 1990, pihak sekolah menganjurkan satu gotong royong, tapi bukan di daerah mereka, di satu pulau, namanya Pulau Tanjung Aru. Abang pun tak pernah sampai kat situ. Katanya, mengikut kata Lia, pulau ni memang mempunyai pantai antara yang tercantik di Asia Tenggara. Abang percaya. Pulau kat Sabah memang best-best. Jadi dia kata waktu seperti dijanjikan, diorang semua pun berkumpul dekat sekolah. Lepas tu diorang akan bertolak ke Pulau Tanjung Aru nak buat aktiviti di Pulau Tanjung Aru. Aktiviti yang diorang nak buat adalah untuk membersihkan kawasan kampung dan juga kawasan sekolah-sekolah yang ada kat kawasan tu. Jadi sebelum dia berangkat ke Pulau Tanjung Aru, Lia dipesan oleh ayah dia, kalau dah sampai dekat Pulau Tanjung Aru nanti, kontak lah kawan bapa. Bapa ada seorang kawan kat sana, ketua kampung. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, bolehlah minta dengan ketua kampung tu yang merupakan kawan baik bapa masa kecil. Sampailah dia tua ni, dia kata apa-apa berlaku boleh minta tolong pada dia. Jadi bila sampai sana, maklumkan dengan ketua kampung dulu apa aktiviti-aktiviti yang korang nak buat, dia kata. Jadi bila dia dengar macam tu, okeylah, dia kata okey, tak apa, bila sampai sana nanti dia janjilah dia akan cari dengan kawan bapa dia ni. Bila sampailah dekat Pulau Tanjung Aru, diorang sebenarnya terlalu excited dengan aktiviti-aktiviti yang dia buat, sampaikan si Lia ni terlupa dengan pesan bapa dia yang dia patut berjumpa dengan ketua kampung untuk maklumkan apakah aktiviti-aktiviti yang diorang nak buat. Memang pada waktu diorang sampai, ada wakil daripada pihak Pulau Tanjung Aru, wakil kampung, wakil sekolah, wakil daerah, ada menyambut diorang. Tapi pada waktu tu
kawan bapa dia ni memang tak dimaklumkan. Okey, jadi bila sampai diorang pun diri-dirikanlah kemah, bila sampai awal ke waktu tu pagi diri-dirikan kemah, bersih-bersihkan kawasan tapak perkemahan, dan kawasan tapak perkemahan tu berdekatan dengan satu sekolah, tapi dia tak beritahu ke abang nama sekolah tu. Okey, aktiviti pertama adalah membersihkan kawasan kampung dan juga kawasan sekolah. Tapi disebabkan tapak perkemahan diorang tu dekat sangat dengan satu sekolah, kalau tak silap abang sekolah rendah, diorang pun pergi bersihkanlah kawasan sekolah tu. Memang rajin benar lah, semua orang ramai dia kata waktu tu, tekatan 2, tekatan 3, tekatan 4, tekatan 5, ramai-ramai pengangkap dengan pandu puteri bersih-bersihkan kawasan sekolah. Tapi diorang pelik, kenapa dekat kawasan belakang sekolah, dekat belakang sekolah tu ada satu kawasan lapang, kawasan tu langsung tak dibersihkan, biarkan bersemak. Jadi cikgu dia cakap, tanyalah dengan pihak penganjur tu yang menyambut dia orang tadi kan, boleh tak kami bersihkan kawasan belakang sekolah ni? Lepas tu orang tu macam blur-blur, boleh lah kot, dia macam tu. Dia pun tak sure ya, tak ya. Okey lah, tak apalah. Jadi cikgu ni pun, jom anak murid, dia kata, kita bersihkan dekat belakang sekolah ni, potong segala pokok, potong segala lalang, kasih lapang, boleh budak-budak nanti sekolah rendah main. So, tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada ada binatang macam contohnya ular ke apa, lipan ke keluar daripada kawasan semak tu. Kalau kawasan semak tu kan memang menjadi tarikan kepada binatang-binatang macam tu untuk tinggal. Jadi bila dibersihkan memang sesuailah, menjagalah keselamatan kanak-kanak, budak-budak sekolah yang bersekolah dekat situ. Jadi bila dah cikgu dapat arahan daripada cikgu macam tu, Lia dengan kawan-kawan dia, baik junior baik senior, ramai-ramai rempuh, habis kawasan tu dilapangkan, pokok-pokok ditebang, pokok-pokok kecil lah, yang pokok-pokok besar tu dipelihara, dicantikkan, memakan masa hampir 1 hari jugalah. Diorang habis berkemas start daripada tengah hari tu sampailah pukul 4-5 petang macam tu. Habis cantik kawasan tu. Bila dah habis cantik kawasan tu, diorang pun baliklah ke kemah masing-masing. Ini dah mula cerita je. Bila balik ke kemah masing-masing, kumpulan Lia ni diberi tugas untuk memasak. Jadi diorang masak dalam satu kuantiti yang besar. Ada periuk-periuk besar, periuk-periuk yang dibagikan oleh pihak penganjur kan, orang-orang Pulau Tanjung Aru tu bagilah periuk. Jadi diorang boleh masak nasi, masak ayam, masak sayur, semua untuk makanan semua ahli-ahli yang datang pada waktu tu. Jadi bila diorang tengah rancak-rancak masak, lepas habis masak diorang pun tak adalah habis, maksudnya masak tu berterusan lah. Maghrib pun masuk. Bila azan maghrib masuk aja, tiba-tiba ada seorang budak perempuan berlari dekat tengah-tengah kemah. Ialah tengah-tengah kawasan kemah tu, dia nak tanggalkan baju dia, dia nak tanggalkan seluar dia. Dia menjerit, panas macam tu. Jadi bila cikgu tengok budak perempuan tu mula nak menanggalkan baju, cepat-cepat cikgu perempuan serang budak perempuan tu. Maksudnya bagi perlindungan. Kenapa awak buat ni? Jangan. Ni ada budak lelaki, ada budak-budak, ada lelaki ni banyak ni. Jangan bogel dekat sini, jangan buka baju kat sini. Dia tak boleh, dia meraung, panas. Tapi bila cikgu gegar badan dia, tiba-tiba dia jatuh. Bila dia jatuh pengsan, cikgu pun cuak lah kan. Bila cikgu tepuk-tepuk muka dia, lepas tu menjerit terus, histeria. Menjerit. Tapi bila satu histeria jadi, disambut dengan budak lain histeria, budak ujung histeria. Boleh kata, mengikut kata Lia, hampir keseluruhan budak perempuan kena histeria. Tapi yang tak kena kebanyakannya yang join grup memasak. Maksudnya grup Lia lah. Grup memasak tu banyak, semua tak kena. Tapi budak-budak perempuan lain menggeleding, menjerit-jerit. Sampai cikgu tak tahu nak buat apa. Cikgu terpaksa panggil imam kampung tu dan juga ketua kampung ataupun AJK yang bertanggungjawab ke atas diorang ni, yang pihak penganjur lah kan. Ramai-ramailah dipanggil. Bila dipanggil, budak-budak tu menjerit-jerit. Lepas tu ketua kampung tanya, macam mana boleh jadi macam ni? Lepas tu cikgu tu bagilah kronologi. Lepas tu bila cikgu cakap diorang dah bersihkan belakang kawasan sekolah, kawasan belakang sekolah, terbalik abang, tepuk dahi tok ketua kampung tu, tepuk dahi. Siapa
kenapa suruh bersihkan belakang tu? Dia kata, kami tengok kawasan belakang tu bersemak dekat dengan sekolah, jadi bahaya untuk budak-budak, jadi kami bersihkanlah. Lepas tu ketua kampung tu cakap, korang nak tahu tak belakang tu tempat apa? Itu tempat kawasan orang kampung ni dibunuh oleh tentera Jepun pada satu masa dulu. Selepas tu kat kawasan tu juga tentera Jepun dibunuh oleh tentera tentera Inggeris. Jadi kawasan tu memang kawasan keras, memang kita orang sendiri tak berani masuk. Kenapa korang gatal-gatal masuk situ? Cikgu pun tak tahu kan. Kalau cikgu tak, kan mula-mula cikgu dah bertanya dengan pihak penganjur, boleh tak bersih kawasan tu? Penganjur macam tak tahu. Dia orang pun bersihkan aja lah, rempuk aja lah ramai-ramai. Rupanya orang kampung tu pun tak berani nak masuk ke kawasan tu sebab kawasan tu keras. Jadi bila dah ramai-ramai kena rasuk, ramai-ramailah ketua kampung dan juga imam bagi cadangan. Semua budak-budak yang kena rasuk tu perlu dibawa ke perkarangan masjid. Nak jadi cerita, masjid tu tak adalah jauh sangat, jauh jugalah dia kata, tapi masih lagi lah boleh berjalan ke sana. Dia orang pun memapah-mapah lah budak tu, tapi dia kata bukan, mengikut kata Lia, bukan senang nak memapah-mapah budak-budak ni, sebab budak-budak ni dah menjerit, menangis, meleding-leding badan, terkepak-kepak tangan, jadi memang susah nak bawa dia orang. Perjalanan tu jadi lambat. Jadi Lia ni pun angkatlah semua. Lia dengan geng-geng yang masak dia ni angkat semua sampailah kat pekarangan masjid. Oh, budak-budak ni ditawarkan, maksudnya ditawarkan macam mana ayat dia? Budak-budak ni disembuhkan. Kalau abang sebut ditawar-tawarkan. Dibagikan ayat-ayat, dibaca-bacakan ayat suci Al-Quran, diruqyah. Budak-budak ni diruqyah seorang demi seorang untuk bagi tenang semua. Akhirnya semuanya kembali seperti biasa. Tiba-tiba rombongan yang datang, jadi yang ramai-ramai tadi kat tapak pengempahan dah tak ada tau, semua dah ada kat pekarangan masjid. Tiba-tiba semua orang terpandang kumpulan kumpulan Lia ni. Dia keluarkan satu ayat. Orang tengah sibuk-sibuk tadi angkat orang kena rasuk, korang pula angkat periuk. Sempat pula korang nak bawa makanan ke sini. Waktu tu macam Lia macam, kenapa kita orang angkat periuk? Pada waktu tu Lia cakap dia tak terfikir, dia kata dah cuak lah. Kita kalau dah cuak, kita tak tahu apa yang kita buat. Dia kata waktu tu dia macam nak menolong, dia nak menolong angkat semua orang, tapi sebenarnya dia dengan kawan-kawan dia angkat periuk nasi, periuk lauk semua bawa pergi masjid. Sampai kat masjid dengan imam-imam, orang kecoh-kecoh angkat orang histeria, korang angkat periuk, angkat nasi semua kan. Memang kau ingat nak makan kan. Jadi dia macam, kenapa kita angkat periuk? Itu dia sampai sekarang ni, walaupun Lia ni dah berusia sekarang kan, dah 40-an lebih, sampai sekarang dia terfikir, waktu cuak, waktu kita tengah gelabah, kita lupa tau sebenarnya apa kita buat. Pada waktu tu Lia cakap dia memang nak menolong, tapi dia lupa yang sebenarnya dia tolong angkat periuk nasi, periuk ayam, periuk ramai-ramai, geng-geng tadi, ramai-ramai. Dia orang ingat dia orang angkat pesakit tau, tapi rupanya dia orang angkat periuk ramai-ramai sampai ke pekarangan masjid. Dia dah sampai macam tu, buat apa lagi, buka je lah, makan je lah ramai-ramai. Cikgu dia cakap bagus juga kan, bawa makanan kat sini, at least bolehlah makan ramai-ramai. Dan kat situ juga Lia berjumpa dengan kawan bapak dia, dan kawan bapak dia risau kalau Lia ni terjadi apa-apa pada Lia. Jadi malam tu Lia tidur rumah pak cik tu, ketua kampung lebih kurang kawan bapak dia tu kat situ. Tapi alhamdulillah peristiwa tu lega, lapang, tak jadi apa-apa. Cumanya pengajaran dia adalah waktu kita gelabah, waktu kita cuak, kadang-kadang kita terlupa apa yang kita buat. Waktu tu dia kata histeria terlalu teruk, dan itulah pertama kali Lia tengok histeria. Sampaikan dia nak menolong, tapi dia terlupa, dia tolong angkat periuk, bawa ke pekarangan masjid. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang lelaki berbangsa Cina. Kawan kita semualah, keluarga besar Joe Simple Lempolara berbangsa Cina.
pengalaman dia lah. Jadi nama sebenar dia tak bagi abang bagi tahu, cuma abang gantikan dengan nama Danish. Nama macam modern sikit kan. Jadi berlaku pada tahun 2000. Pada waktu tu dia kata bapa dia meninggal disebabkan oleh kanser. Jadi sewaktu bapa dia meninggal dia sedih lah, dan banyak dilakukan upacara keagamaan bangsa Cina dan juga keagamaan Buddha kan, untuk bagi arwah bapa dia ni tenang di alam sana. Dan upacara tu berlangsung selama beberapa hari. Tapi dia kata cerita kali ni dia nak ceritakan waktu tu berlaku dekat Kuala Lumpur. Dia kata apa yang berlaku pada 7 hari selepas kematian bapa dia. Mengikut kepercayaan orang Cina, 7 hari selepas bapa dia meninggal, bapa dia akan balik ke dunia nyata dan bapa dia akan melawat semua ahli keluarga sebelum bapa dia berangkat betul-betul ke alam sebelah dan tak akan balik-balik lagi ke alam dunia. Itu kepercayaan orang Buddha, kepercayaan bangsa Cina, orang Cina lah. Jadi dia kata pada hari yang ketujuh, diorang akan lakukan satu upacara besar-besaran. Upacara untuk memudahkan perjalanan si bapa, arwah si bapa, roh si bapa ke alam sebelah, ke alam baka lah kan. Jadi upacara tu berlangsung memang sangat lama dia kata. Bermula daripada lepas masuk malam sampailah ke tengah malam. Jadi waktu tu ada dia, ada mak dia dan ada adik dia. Dia sebenarnya orang kata waktu tu adalah waktu yang genting. Tapi dia kata dia tak terfikir sebab itu bapa dia kan. Bapa dia nak meninggal. Jadi dia kata kalau malam ni bapa dia datang, dia pun rasa seronok sebab inilah ucapan selamat tinggal yang dia nak bagi pada bapa dia. Jadi malam tu diorang ni semua tidur awal sebab upacara yang dibuat sewaktu untuk menyambut bapa dia tu agak panjang dia kata. Jadi penat tidur awal. Mak dia tidur dengan adik dia dekat master bedroom, dekat tingkat 2. Rumahnya 2 tingkat. Dan dia pula tidur dekat tingkat bawah. Okey. Dia kata lampu kebanyakannya ditutup lah, ada kawasan-kawasan yang terang. Tapi dia kata hati dia masih lagi sedih, masih lagi teringat bapa dia. Walaupun bapa dia meninggal akibat daripada penyakit kanser kan, maksudnya menderita kanser, lama terbaring, sakit. Jadi walaupun dia gembira bapa dia cepat pergi, hilanglah segala kesakitan tu, tapi pada masa yang sama kehilangan seorang bapa pun sangat terasa. Sebagai ketua keluarga kan memang sangat dirasai sebab dia ni pun Danish ni pun adalah anak yang sulung kan, jadi memang sangat terasa. Jadi malam tu dia kata dia berdoa kalaulah bapa dia betul-betul balik, biarlah bapa dia melawat dia dan keluarga dia sebelum pergi dan dia nak ucapkan selamat tinggal. Jadi dia pun masuk tidur. Ni cerita dia, ni bukan hantu sangat tapi ni pengalaman. Jadi bila dia masuk tidur tu, lebih kurang pukul 2 pagi, dia dengar macam orang menggesek gigi yang krak kruk krak kruk krak kruk. Waktu tu dia nak buka mata tapi dia macam nak buka tak. Berat hati tapi nak buka dia kata. Dan bunyi tu datang daripada pintu utama. Dan bunyi tu krak kruk krak gigi. Tak tahulah kalau korang dengar abang bunyi tu lah, tapi korang boleh bayangkan kan, bunyi krak-kruk, krak-kruk, krak-kruk daripada pintu depan sampai dekat pintu bilik dia. Dia dengar. Makin dekat, makin kuat bunyi itu. Dan bila dah lama-lama, dia dah tak macam bunyi gigi belaga, tapi dia dengar bunyi macam batu yang digesek. Krak, 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 krak. Macam tu. Macam bunyi batu bergesek ada, bunyi gigi bergesek apa. Mungkin ni arwah bapa dia datang kot. Dia nak buka mata, tapi dia kata berat sangat. Sebabnya dia kata, dia tak sampai hati nak buka sebab dia nak tengok arwah bapa dia. Tak sampai hati, dia kata, sedih lagi dia kata. Tapi dia dengar, dia pasang telinga bunyi itu. Bunyi itu krok, 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 krok dan berhenti depan pintu bilik dia. Tak ada bunyi lagi. Waktu tu baru dia nak buka mata, sambung lagi bunyi krok, 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 krok bunyi. Bunyi itu tiba-tiba betul-betul sebelah katil dia. Dia dengar, memang dia dengar. Krok, 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 krok. Dan bila benda tu berada kat sebelah dia, dia rasa macam takut pada masa yang sama, sayu. Sebab dia yakin itu arwah bapa dia kan, mendiang mendiang bapa dia lah.
roh bapak dia. Jadi dia biarkan bunyi itu dekat sebelah dia, kruk krak kruk krak kruk krak. Lama juga dia cakap, lebih kurang 10 minit. Agaknya dia kata mungkin ini adalah bahasa alam sebelah. Dia pun tak pasti kan. Mungkin orang alam sebelah bercakap bunyinya macam kruk krak kruk krak kruk krak. Mungkin dia kata. Okey, tak apalah. Dia pun diam, dengar je bunyi itu, dan tiba-tiba dia dengar bunyi orang berjalan sambil mengheret rantai. Dia dengar. Tadi dia tak dengar. Tapi bila benda tu bergerak daripada sebelah dia, dia dengar benda tu sebenarnya berseret rantai. Seret rantai. Bunyi tapak kaki, seret rantai dan juga bunyi gigi belaga. Dia pun dengar, dia pasang telinga. Dia dengar benda tu naik tangga. 1 mata tangga, 2 mata tangga. Dan bila benda tu naik tangga, nak jadi cerita, tangga dia pula dia perbuat ada kekisi kayu. Jadi besi tu berlaga dengan kayu memang boleh bunyi, memecahkan kesunyian malam lah orang kata. Krak, krak. Pada masa yang sama bunyi krok krok krak krok krak krok krak, dan bunyi tapak kaki berseret. Dia dengar benda tu naik tangga slow. Okey, lepas tu dia dengar benda tu ada ke atas. Dia tak pasti mak dia atau adik dia terbangun daripada tidur, dia tak pasti. Tapi dia memang tak boleh buka mata. Dia tak sampai hati nak buka mata. Dia tak takut, tapi dia sayu, lebih kepada perasaan sedih, sayu sedih. Jadi dia pasang telinga kruk krak kruk krak kruk krak kruk krak. Lepas tu sampai dekat atas benda tu lama, lebih kurang dekat 10 minit macam tu. Lepas tu benda tu turun ikut tangga, dengar tapak kaki pek sambil rantai diseret. Macam tu krak. Dia dengar benda tu turun. Bila dia dengar benda tu turun, dia pun pergi, benda tu pergi menuju ke pintu depan dan terus hilang benda tu. Tapak kaki, bunyi rantai berseret, bunyi gigi belaga. Lepas benda tu dah hilang, dia ingat dia nak buka mata. Tak boleh, dia kata. Nak buka, puaslah dia tolak mata dia. Tak boleh. Agak melekat betul benda ni. Puas nak tolak mata. Tiba-tiba dia dengar mak dia, tapak kaki daripada tingkat kedua turun. Laju dah tu. Lepas tu, tapak kaki tu berdiri sebelah dia. Rupanya yang turun tu mak dengan adik dia. Adik dia tampar muka dia. Bang, bangun. Lepas tu dia pun buka mata, tolak mata dia. Akhirnya bangun. Tengok mak dia dengan adik dia. Mak dia tanya, dengar tak tadi? Dia kata, dengar. Dengar bunyi belaga gigi, bunyi rantai berseret, bunyi tapak kaki. Lepas tu mak dia pun duduklah dekat tepi katil dia. Mak dia tak cakap macam ni, adakah itu roh ayah? Dia kata. Lepas tu dia pun tak boleh nak bagi jawapan. Dia tanya mak dia, mak buka tak mata? Dia kata, mak tak sampai hati nak buka mata. Dia kata, Danish buka mata ke? Dia kata, Danish pun tak buka mata. Tanya adik perempuan dia pun, adik perempuan dia tak buka mata. Tak sampai hati. Tak sampai hati nak tengok arwah yang roh bapak dia yang datang kan. Jadi dia berkesimpulan itu sebenarnya adalah roh bapa dia yang datang melawat mereka sebelum bapa dia berangkat ke alam sebelah untuk selamanya. Ini adalah kepercayaan orang Cina dan abang sama-sama kongsikan dengan kita semua. Sekurang-kurangnya kita tahu kepercayaan orang-orang Malaysia dan kita mengambilnya sebagai satu iktibar. Pengajarannya, sebelum orang tua kita meninggal, perlulah kita kasihi mereka. Cerita ketiga berlaku di Kota Kinabalu, Sabah. Diceritakan kepada abang oleh seorang budak perempuan. Tapi dia tak nak beritahu dekat abang, boleh tak bang menggunakan nama yang dicadangkan oleh penonton. Ni pun abang dapat melalui calling. Jadi hari ni abang untuk cerita yang ketiga, abang gunakan nama Aziz. Jadi Aziz cerita ke abang, pada tahun 2010 dia bekerja dekat satu bangunan kerajaan di Kota Kinabalu, Sabah. Pada waktu tu dia memang suka pergi gym. Umur baru 27 tahun, masih lagi anak dara. Dia suka pergi gym, dia suka buat aktiviti sebab dia kata dia suka pinggang dia ramping. Pinggang dia 35, 20, 35. Dia suka macam tu. Dia biar ramping. Dia bila dah pergi gym, dah buat badan, maksudnya badan dah cantik, tak naklah dia pakai baju-baju kurung, nak pakai baju kebaya yang macam tu, dia kata. Tapi masalahnya, waktu tu dia baru lagi bekerja dekat situ, baru dipindahkan daripada tempat lain.
daripada daerah lain lah dia pindahkan. Tapi bila dia pindah kat situ, orang kat situ dia kata tak suka dengan dia dan anggap dia sebagai perempuan yang suka menunjuk-nunjuk. Dia kata bukanlah dia nak menunjuk, tapi dia dah dapat badan yang ideal macam ni. Dia kata tak akan nak pakai baju kurung globo-globo, baju kurung Kedah macam tu. Perlulah pakai kebaya, kalau boleh kebaya Bandung dia pakai tu, nampak ramping pinggang dia. Dulu abang masa pergi gym, abang bila balik gym badan dah buat cantik ke, besar-besar sikit, pakai baju ketat-ketat. Abang faham perasaan Aziz. Jadi bukanlah nak menunjuk, tapi untuk kepuasan diri, untuk kata oh akhirnya aku dapatlah bentuk badan yang aku inginkan, macam tu. Jadi Aziz cerita ramailah yang tak suka dengan dia. Jadi nak jadi cerita lah, pada satu hari tu hebohlah dekat office tu dapat satu surat layang. Kononnya Aziz ni ada hubungan dengan bos. Tapi sebenarnya Aziz tak ada hubungan langsung dengan bos tu. Sebabnya first, bos tu beragama Kristian kalau tak silap, dan Aziz ni beragama Islam. Tapi yang keduanya adalah bos tu ada kena-mengena dengan dia, saudara dia juga. Tapi hebohlah orang cakap yang diorang ni ada hubungan sulit. Puncanya Aziz satu hari tu, Aziz susahlah nak pergi balik kerja, kan sebab jauh tempat kerja dia. Jadi sebagai seorang saudara, yang si bos ni tompangkanlah si Aziz ni daripada office balik ke rumah dia. Sebab nak balik ke rumah dia tu kena naik 2 bas pada tahun 2010. Jadi dia kata dia bos tompangkanlah, dah pula dia ni saudara, tapi disebabkan peristiwa tu kecoh satu office yang dia ni ada hubungan dengan bos tu. Dia pun sedih. Aziz ni pun dapatlah nasihat daripada kawan-kawan. Dia tak banyak kawan dekat office sebab semua orang ingat dia adalah perempuan yang menunjuk-nunjuk lah kan. Saja pakai ketat-ketat tu semua nak mancing-mancing bos tu. Kita makcik-makcik bawang beraksi. Jadi Aziz pun atas nasihat kawan-kawan dia pun pergilah jumpa dengan orang kata dia tu adalah seorang perubatan Islam. Tapi Aziz pun tak tahu nak komen dia perubatan Islam ke bukan. Abang pun tak tahu nak komen, tapi nanti abang ceritakan, korang bolehlah bagi pandangan. Bila berjumpa dengan orang tu, dengan Pak Cik tu lah, Pak Haji tu, Pak Haji cakap macam ni, memang dekat office awak ramai yang dengki, hati-hati. Sebelum perkara yang buruk berlaku, saya akan bagikan sesuatu. Imam tu bagi satu pisau lipat, pisau yang macam kita sekolah rendah nak asah pisau, nak asah pensel kan, yang macam tu, gitu dia bagi. Ni Pak Haji dah baca-bacakan, jadi jangan buka pisau lipat ini. Umpamanya, dia punya perumpamaan dia adalah terlipatnya pisau ini, tertanamnya pisau ini di dalam bekasnya, seumpama tertanamlah hati-hati orang yang nak mendengki Aziz. Maksudnya dia dah tak akan ada niat lagi nak mendengki Aziz ataupun memfitnah ataupun buat apa-apa yang buruk pada Aziz. Jadi Aziz kata, ni kurafat ke bukan? Kurafat ke bukan? Tapi disebabkan kawan dia yang bawa, takkan dia nak tolak dekat, tak naklah pakcik, ni pisau kurafat ni. Dia pun tak percaya, tapi dia ambil, dia pun bawa balik. Bila bawa balik, dia letakkanlah dekat tepi-tepi dekat almari, tepi dinding dekat almari. Jadi hari pun berlalu, tapi dia pelik, sejak daripada tu kawan-kawan dia dekat office semua jadi kawan baik. Yang dulunya mengumpat dia macam berbakul-bakul mengumpat, tak ada, ajak makan sama, berpuasa sama, solat sama-sama, baiklah semua. Padahal walaupun Aziz tahu yang salah seorang daripada mereka lah yang tuliskan surat layang tu. Jadi okeylah. Pada satu hari Aziz balik rumah, dia berborak-borak dengan budak rumah dia. Lepas tu budak rumah dia cakap, Aziz, dia kata, tadi aku pinjam pisau kau. Atau Aziz cakaplah, pisau yang mana? Alah, pisau dekat meja solek kau tu. Aku gunakan pisau tu untuk asah aku punya pensel color bulu kening, kata. Kata, engkau buka. Kenapa? Tok Aziz ceritalah pisau tu. Pisau tu berhantu lah. Aku tak tahulah berhantu ke tidak. Okey, tapi Aziz ambil pisau tu tertengah-tengah. Aziz tutup balik pisau tu dan simpan dekat tempat asal dia. Lepas tu, okeylah, tak ada apa pun. Esok pagi dia pergi kerja. Bila dia pergi kerja, dia tengok keadaan dah berubah.
dah tak mesra. Walaupun selama ni macam mesra je ataupun mesra yang dibuat-buat, tapi nampak macam tak kena ni kita. Bila tegur orang tu ajak makan tak nak, tegur orang ni ajak makan tak nak. Tapi tak adalah muka masam, tapi memang tak nak, tak seramah dulu. Okeylah, tak apalah, dia pun balik kerja, tidur, tak ada berjadi apa-apa. Esok paginya, waktu dia nak pergi kerja, waktu ni pukul awal pagi tau, orang masih belum bangun tidur dekat kawasan tu lagi. Tengah-tengah dia berjalan, tiba-tiba dia rasa sakit dekat nadi dia. Sakit yang teramat sangat sampai dia terpaksa buat macam ni. Sakitnya dia kata, bila dia buat macam ni, baru dia perasan dekat dia punya nadi ni ada jarum peniti. Bukan jarum peniti, bayangkan jarum peniti yang belakang dia tu ada bulat warna-warni yang selalu orang buat cocok tudung tepi zaman dulu masa abang kecil-kecil. Makcik abang buat kerja kilang kan, cocok tudung kat tepi tu, pakai peniti tu. Pernah tengok tak? Jadi benda tu tercocok dekat sini. Di hujung kawasan yang tajam tu ada warna hitam, ada macam dawat-dawat hitam, dan di pangkal kepada jarum peniti tu ada span warna hitam. Waktu tu dia terkejut, Aziz terkejut tengok, lepas tu dia sakit, dia cuba tarik, susah gila tarik, sampai tertarik kulit dia. Sakitnya dia kata. Akhirnya dia baca, dia teringat orang cakap baca ayatul kursi, selawat Nabi, baca Allah Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tarik. Waktu dia tarik, kulit dia pun tertarik. Tapi yang peliknya adalah tak ada darah. Patutnya tertanam tajam tau, tertanam dalam tau, dan sakit, dan nak tarik tu kulit pun tertarik. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala, tak ada darah pun dekat situ. Dia ambil jarum tu, dia tak jadi kerja hari tu, dia pergi ambil jarum tu, dia pergi jumpa Pak Haji yang bagi pisau lipat tu. Tu dia tanya dengan Pak Haji tu. Pak Haji dia kata, dia ceritakanlah segala-galanya. Pak Haji cakap apa? Kau tahu tak, ini semua sebab kawan kau buka pisau lipat tu, dia kata. Kalau dia terus terbuka, lagi bahaya. Sek baik dia buka dengan tutup balik. Kesannya benda tu sebenarnya adalah ilmu hitam. Dia nak cocok, dia cocok dekat nadi engkau, dia kata. Lepas tu dia nak darah engkau. Dengan caranya bila tercocok, darah akan keluar, darah tu akan mengalir dekat span. Bila darah tu termasuk dekat span, dia akan tarik benda tu daripada jauh, dan darah tu akan digunakan untuk santau ataupun buat benda tak baik pada Aziz, kata. Dia cakap macam tu. Tapi disebabkan engkau tutup pisau lipat tu balik, benda tu hanya jadi separuh. Maksudnya tercocok tapi darah tak keluar. Abang dengar pun abang seram. Lain macam ilmu hitam dia. Minta dijauhkan lah. Jadi Aziz ambil keputusan, balik daripada office tu, dia kata ambil keputusan, pindah, dia tukar jabatan. Sek baik ketua dekat office tu adalah saudara dia kan, abang sepupu dia. Jadi tak adalah susah sangat nak tukar ke department lain. Dia tukar kat department lain. Dia tak nak lagi dekat department tu. Sebab dia kata orang tak suka kat dia. Dia tak nak ada perkara yang buruk berlaku selepas tu. Jadi pengajaran yang untuk cerita yang ketiga ni adalah hati-hati. Kadang-kadang kita cuba buat yang terbaik. Kita nak jadi yang terbaik. Tapi pandangan orang kita tak tahu. Nampak aja macam baik je. Peluk cium. Maksud peluk cium tu adalah masa salam tu lagi pipi-pipi ni kan. Pipi, ciuman pipi siluman. Abang pernah dengar kawan abang Indonesia cakap, cium pipi siluman. Gitu kan. Dia kata, walaupun nampak macam tu, tapi kita kena tetap berhati-hati. Bukan bersangka buruk, tapi berhati-hati. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Dan hari ni abang berjaya untuk tidak melalut banyak-banyak. Sebabnya abang takut. Abang bukan takut, cuma ialah bila orang kata ada yang tak seronok. Bang, fokus kepada cerita boleh tak? Tak apa, abang fokus kepada cerita hari ni. Okey, pengajarannya pun bagus-bagus untuk cerita kali ni. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu, COVID makin banyak. Kita dah nak raya. Jadi tolonglah kita ikut SOP. Apa yang ada SOP penjarakan, pakai sanitizer, pakai mask muka. Tolonglah sebab kita nak jaga ahli keluarga kita, kawan-kawan kita kan. Itu je. Okey. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.